A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam segmen Cubitan Pagi bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti siaran live ini pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama dengan saya. Segmen Cubitan Pagi ini saya adakan untuk menjentik minda dan memberi sedikit suntikan motivasi kepada tuan-tuan dan puan seperti biasa. Dan hari ini merupakan hari Khamis 19 hari bulan Ogos 2021 bersama dengan 10 Muharram 1443 Hijrah, dan saya percaya ramai di kalangan kita yang sedang berpuasa pada hari ini sempena hari Ashura. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menjalani ibadah puasa. Dan saya percaya ramai juga yang telah pun keluar untuk ke pejabat dan sebagainya, melakukan usaha-usaha untuk menjemput rezeki. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda. Teruskan usaha, teruskan perjuangan kita dalam apa jua lapangan, apa jua bidang yang kita lakukan. Niatkan semata-mata apa yang kita lakukan tu untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pastikan bila kita jalankan usaha untuk menjemput rezeki, kita pastikan rezeki yang kita nak jemput tu kita usahakan untuk dapatkan rezeki yang halal lagi berkat. Dan kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Berkemungkinan dengan rezeki halal, rezeki berkat yang kita dapat, insya-Allah anak-anak isteri kita dapat menikmati keberkatan rezeki tersebut, dan seluruh keluarga kita dalam orang kata apa, rahmat Allah SWT. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Mita Masita, Waalaikumsalam, yang dah masukkan ruangan komen awal-awal tadi sebagai orang pertama Mita yang komen pagi ni. Terima kasih juga kepada Puan Dila Fadila. Waalaikumsalam Puan Dila. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sedang mengikuti rancangan live ni. Seperti biasa saya mohon bantuan sahabat-sahabat semua untuk kongsikan rancangan live ni. Tekan je button share, kongsikan rancangan live ni untuk kita tarik kawan-kawan kita yang dekat luar sana tu untuk menonton bersama. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, saya mohon juga bantuan siapa-siapa yang dah join rancangan live ni untuk masukkan ruangan komen. Komen je lah, nak bagi salam ke, ataupun ucapkan selamat pagi ke, ataupun anda ingin memperkatakan sesuatu tentang topik yang saya akan bincangkan pada pagi ni, dipersilakan. Masukkan saja di ruangan komen supaya saya tahulah yang saya tak bersorangan pada pagi ni. Tuan-tuan dan puan ada bersama-sama dengan saya, menemani saya sepanjang saya bersiaran secara live. Okey. So, seperti mana yang kita tahu, hari ini berkemungkinan besar kita akan mengetahui siapa bakal Perdana Menteri kita yang baru untuk menerajui negara kita yang tercinta ini. Dan saya difahamkan telah pun ada suara-suara hebahan-hebahan yang telah pun tular di media sosial ataupun di WhatsApp group, Telegram channel dan sebagainya, yang memperkatakan tentang Sipolan bin Sipolan telah mempunyai majoriti, dan apa tu yang Tuan Agong, Kepaduli Yang Maha Mulia yang Tuan Agong akan memperkenankan ataupun akan melantik Perdana Menteri yang baru mungkin pada hari esok, insya-Allah, setelah mesyuarat khas raja-raja diadakan di Istana Negara. Dan saya percaya ramai yang mungkin tertunggu-tunggu siapa yang bakal menerajui negara kita ini, ataupun mungkin ada di kalangan kita yang malas nak ambil tahu, yang memang orang kata pasrah je lah siapa yang jadi PM, siapa yang bakal menerajui negara itu. Tidak menjadi satu perkara yang perlu orang kata apa, fikirkan, ataupun diorang apa ni, dalam arti kata lain mereka dah malas nak ambil tahu lah, sebabkan polemik politik negara kita yang telah berlanjutan sejak sekian lama, sejak daripada tahun 2019 lagi sehinggalah kini. Dan bagi saya sebagai seorang pengamal undang-undang dan sebagai seorang peguam yang memang memfokuskan dalam bidang hartanah,
saya telah pun menghuraikan apa hasrat dan pandangan saya. Lebih kurang kita bagi benda tu sebagai satu nasihat ikhlas lah yang saya dah tulis dalam Facebook page Hartanah Anda ni seawal pagi tadi. Saya dah postkan di page Hartanah Anda ni, dan tuan-tuan perempuan boleh baca coritan saya tu di dalam posting yang saya dah buat awal pagi tadilah. Okay, dan saya merasakan bahawa siapa pun yang menjadi Perdana Menteri itu tak berapa penting. Yang mustahaknya adalah sesiapa yang dah dilantik menjadi Perdana Menteri harus menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada beliau untuk memacu negara ke arah yang lebih positif. Itu yang paling mustahak, dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana Perdana Menteri yang baru ni akan membawa keluar negara kita daripada kemelut politik yang berpanjangan, dan dalam masa yang sama menyelesaikan isu COVID-19 yang kita sedang hadapi sekarang ni. Kalau kita tengok daripada tahun lepas, isu berkenaan dengan majoriti ahli parlimen yang masih lagi bercakaran, yang masih lagi tidak puas hati dengan keadaan siapa yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri dan sebagainya, keabsahan Perdana Menteri yang telah dilantik, adakah mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen, isu-isu berkaitan dengan perlembagaan negara dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya menyebabkan rakyat dah jadi muak. Rakyat dah malas nak ambil tahu dah sebenarnya tentang politik, dan ada di kalangan kita yang beranggapan bahawa walaupun siapa pun yang dipilih sebagai wakil rakyat, walaupun siapa pun yang dipilih diangkat menjadi Perdana Menteri, kedudukan dan jawatan Perdana Menteri tersebut tidak akan menyelesaikan masalah rakyat secara umumnya. Sampai begitu sekali tuan-tuan perempuan. Dan saya juga beranggapan bahawa Perdana Menteri yang baru ni perlu melakukan sesuatu untuk menunjukkan solidariti kepada rakyat secara umumnya. Hentikanlah polemik ataupun terlalu banyak berpolitik. Hentikanlah mengadu domba. Hentikanlah cuba untuk memenangi ataupun mendapatkan sokongan di kalangan ahli Dewan Rakyat tu semata-mata. Yang paling mustahaknya tuan-tuan puan, yang dah dilantik sebagai Perdana Menteri itu, dia perlu melakukan sesuatu untuk menyedarkan masyarakat bahawa dia adalah Perdana Menteri yang berkhidmat untuk masyarakat, yang membuka mata seluruh rakyat bahawa dia adalah Perdana Menteri yang menjalankan amanah, yang menjalankan kerja dengan ikhlas, tanpa ada ganggu gugat daripada pihak-pihak tertentu, terutamanya bagi mereka-mereka yang mungkin telah memberi sokongan ataupun dokongan kepada Perdana Menteri yang baru tu untuk menjadi Perdana Menteri yang baru. Okay, jadi kita tak nak lagi dengar selepas ni berlaku lompat parti ataupun berlaku perubahan sokongan yang telah diberikan pada awalnya, dan kemelut ni berterusan sampai bila-bila. Jadi itu yang kita hamba rakyat sebagai rakyat marahin inginkan, dan kita nak kalau boleh semua ni dah berakhir. Polemik tentang sokongan majoriti di parlimen, siapa yang wajar ataupun patut dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sebagai Perdana Menteri akan berakhir dengan adanya Perdana Menteri yang baru sedikit masa lagi. So itu yang rakyat mahukan, dan kita nak wakil rakyat kita ni buat kerja. Buat kerja, pastikan mereka bersama-sama secara collectively bersama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi sekarang, terutamanya penularan wabak COVID-19 ni, dan juga masalah ekonomi, masalah sosial, masalah ramai rakyat-rakyat yang tak boleh nak keluar mencari rezeki, yang dah diberhentikan kerja, yang
telah kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Jadi ini yang sepatutnya mereka lakukan. Dan bertitik tolak daripada apa yang telah saya kongsikan pada awal pagi tadi dalam posting saya, saya juga ingin menegur dan menasihati bakal Perdana Menteri yang akan dilantik nanti untuk cuba tengok dan selesaikan isu berkaitan dengan hartanah. Sektor hartanah seperti mana yang kita tahu sekarang ni berada dalam keadaan yang agak lesu. Banyak projek-projek perumahan yang telah pun siap tapi masih lagi tidak laku, yang overhang, yang tak terjual, dan banyak juga rakyat-rakyat yang mengeluh kerana kebanyakan daripada mereka tidak berkemampuan untuk memiliki ataupun untuk membeli hartanah-hartanah yang ditawarkan oleh pemaju hartanah. So macam yang saya dah tulis panjang lebar awal pagi tadi, sebenarnya saya mengesyorkan ada usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Kalau dulu mungkin ada, tapi perjalanan ataupun pelaksanaannya tu tak nampak lagi. So apa yang telah dirancangkan, apa yang telah difikirkan sesuai manfaat untuk masyarakat, untuk rakyat, kali inilah sepatutnya benda tu dipergiatkan. Usaha untuk membantu lebih ramai lagi rakyat di luar sana memiliki hartanah perlu dipergiatkan. Macam mana caranya? Kita boleh jalankan pelbagai usaha, terutamanya dalam membangunkan industri perundingan hartanah ni. Seperti mana yang kita tahu, kita ada lembaga pentaksir penilai ejen hartanah dan pengurus harta. So lembaga penilai ini adalah salah satu badan, satu lembaga yang memastikan pendaftaran ejen-ejen hartanah, pendaftaran agensi-agensi hartanah, pendaftaran perunding-perunding hartanah dapat dijalankan secara sah. Jadi saya ada letakkan di dalam posting saya pada awal pagi tadi bagaimana sebenarnya kerajaan boleh membantu merancangkan lagi sektor hartanah ni dengan memberi peluang kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang telah pun diberhentikan kerja, yang hilang punca pendapatan, untuk menceburi sektor perundingan hartanah. Bagaimana caranya? Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan insentif secara one-off untuk menggalakkan mereka mengikuti kursus ataupun seminar ataupun apa-apa kelas yang dianjurkan untuk memberi ilmu, memberi panduan kepada mereka menjadi perunding hartanah yang berjaya. Penting sebenarnya kita wujudkan komuniti ataupun kelompok perunding-perunding hartanah yang memang berlesen, yang sah dari segi undang-undang, dan juga yang tahu selok-belok ataupun yang tahu bagaimana caranya untuk membantu masyarakat di luar sana memiliki hartanah. Dan industri hartanah ni dengan cara memperkasakan sektor perundingan hartanah ni, ia dilihat boleh membantu merancangkan lagi penjualan hartanah dan pemilikan hartanah di kalangan rakyat secara umumnya. Kenapa saya cakap begitu? Sebab saya sendiri melalui pengalaman saya sebagai seorang peguam hartanah, saya menjalankan kolaborasi dengan ramai perunding-perunding hartanah kat luar sana, dan saya meniupkan semangat, saya meniupkan motivasi kepada mereka untuk terus outreach masyarakat secara umum, melalui pendekatan media sosial, melalui pendekatan penulisan yang mereka buat, melalui pendekatan buat video, melalui live dan sebagainya, memberitahu masyarakat tentang pentingnya memiliki hartanah tersebut. Dan dalam masa yang sama, saya mengingatkan mereka tanggungjawab mereka bukan sekadar untuk menjual rumah semata-mata, bukan sekadar mengejar komisen yang dapat daripada penjualan rumah-rumah tersebut, tetapi tanggungjawab mereka lebih besar daripada situ, iaitu untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia yang memiliki hartanah. Kita patut bantu mereka yang masih lagi belum memiliki hartanah untuk mereka berjaya memiliki rumah mereka sendiri. Jadi itulah sektor perundingan hartanah ni perlu diperkasakan. Insentif yang saya maksudkan di situ mungkin kerajaan memberikan
imbuhan ataupun insentif kepada mereka yang nak menceburi bidang hartanah ni dengan melaksanakan kursus ataupun seminar secara percuma yang dianjurkan mungkin oleh INSPAN, Institut Penilaian Negara, yang dianjurkan sendiri oleh lembaga penilai pentaksir izin tanah dan pengurus harta, kursus antaranya macam NCC. Kalau NCC sekarang ni, mereka yang nak join NCC, mereka terpaksa keluarkan duit sebanyak RM600 RM600 untuk menyertai kursus NCC tersebut. Jadi bila kita nak lakukan usaha, nak gembling tenaga untuk meramaikan lagi perunding-perunding hartanah, berkemungkinan kerajaan boleh memberikan insentif. Insentif ni diberikan kepada siapa? Kepada mungkin agensi-agensi hartanah yang galak ataupun yang sedang rancak merekrut perunding-perunding hartanah untuk join agensi hartanah mereka. Dan insentif tu diberikan kepada agensi hartanah supaya agensi hartanah ni boleh menyalurkan kembali insentif yang telah diberikan kepada mereka tu untuk rekrut lebih ramai lagi agen-agen hartanah ataupun perunding-perunding hartanah di dalam agensi mereka. Dan benda ni perlu dimonitor dan tak boleh dibiarkan begitu sahaja. So bila insentif tu dah diberikan, ada cara untuk monitor pelaksanaan di kalangan agensi-agensi hartanah yang dah dibantu tadi untuk memastikan KPI mereka tercapai. Okey, mungkin kita bagi sejumlah wang ataupun imbuhan kepada agensi hartanah ni tadi dan memberikan KPI kepada mereka. Okey, dengan duit yang ada ni, anda sebagai prinsipal, anda sebagai REA di dalam agensi hartanah tersebut perlu memastikan target untuk katalah mencapai 30 orang perunding hartanah yang dapat dilaksanakan dengan imbuhan yang telah diberikan tadi. Jadi itulah yang saya nampak, itulah yang saya rasakan perlu dilaksanakan sekarang ni. Dan kalau kata mungkin kita nak kawal harga rumah, kita nak memastikan bahawa rumah-rumah yang overhang di pasaran sektor primer tu dapat dijual dengan pantas dan cepat. So salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada agensi hartanah untuk meramaikan lagi perunding-perunding hartanah yang ada, supaya bila dah ramai perunding hartanah ni, lebih ramai yang boleh outreach masyarakat di luar, yang boleh menerangkan, yang boleh menyampaikan kepada mereka peluang-peluang yang ada di pasaran primer maupun di pasaran sekunder untuk masyarakat di luar, rakyat di luar memiliki hartanah dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Jadi itulah antara pandangan peribadi saya yang saya dah sampaikan pada awal pagi tadi, dan saya mengharapkan agar ada sesuatu yang dilakukan terutamanya oleh pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik, ahli-ahli Dewan Rakyat yang telah pun dipilih, dah diangkat oleh rakyat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mereka sepatutnya melakukan sesuatu untuk merancakkan lagi sektor hartanah ini, dan mereka sepatutnya menjalankan usaha untuk membantu rakyat secara umumnya, bukan sahaja untuk memastikan kemaslahatan rakyat itu terbela, tapi untuk memastikan juga setiap rakyat yang ada di luar sana boleh memiliki rumah dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Jadi itulah pandangan peribadi saya. Saya tengok sekejap siapa-siapa yang ada komen di sini. Saya nampak Tuan Zaki Hilwan. Okey, Ustaz Zaki, terima kasih. Sahabat saya daripada Smart Kajang. Waalaikumsalam. Tuan Azlan pun ada. Waalaikumsalam Tuan Azlan, terima kasih. Sokong coach untuk jadi PM sebagai senator. Janganlah macam tu. Saya tak cukup pengalaman lagi dan saya tak minat bidang politik sebenarnya. Topik menarik ni. Okey, terima kasih Tuan Zaki. Tuan Ros Hafizal pun ada, terima kasih. Tuan Kornain, waalaikumsalam Tuan Kornain. Sama ada berikan insentif atau semak semula harga mampu rumah yang sesuai dengan kadar pendapatan. Yes, itu yang saya ada syorkan jugalah tentang kawalan harga. Bila nak buat projek-projek perumahan, benda yang paling utama sekali adalah menyediakan rumah mampu milik, bukan sekadar rumah mampu tengok. Okey,
So pemaju hartanah usahlah bernabik dada kata semua projek-projek dia boleh dijual kerana anda dah nampak dah kesannya sekarang ni. Bila anda meletakkan harga rumah terlalu tinggi, tak ramai orang yang mampu untuk membeli rumah-rumah yang anda jualkan. Sampai sekarang anda masih lagi gagal untuk menjual rumah-rumah yang anda bangunkan. Jadi perlu ada mekanisme untuk mengawal harga-harga yang telah dipublish dan sebagainya. So mungkin KPKT perlu melakukan langkah untuk mengawal harga yang ditawarkan. Projek-projek yang dibangunkan mesti ada beberapa ekar ataupun beberapa blok rumah yang dibangunkan untuk mampu dimiliki oleh rakyat, dan bukan sekadar membangunkan projek-projek yang orang kata apa, untuk mereka mengkayakan diri mereka semata-mata, dan mereka letak tepi ataupun tidak mengambil langkah untuk membantu rakyat secara umumnya memiliki hartanah melalui projek-projek yang mereka bangunkan. Jadi itu yang lebih mustahak di situ. Puan Rozrina, terima kasih Puan Rozrina. Okay, Puan Nina Abdullah, Waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya harap pandangan saya ni dapat tuan-tuan perempuan kongsikan kepada masyarakat di luar sana, dan mungkin dengan adanya insentif yang saya sebutkan tadi, lebih ramai lagi rakyat yang terbelenggu dengan masalah pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Mereka ada tempat untuk memerlukan sesuatu yang baru, menjadi seorang pejuang hartanah, menjadi seorang perunding hartanah. Dan setidak-tidaknya bila mereka dah tahu cara macam mana nak belajar cara menjadi perunding hartanah tersebut, mereka juga akan terbuka minda untuk memiliki hartanah bagi pihak mereka sendiri, bagi diri mereka sendiri, dan dalam masa yang sama mereka menyampaikan pula maklumat-maklumat yang ada yang boleh membantu pula masyarakat di luar sana untuk memiliki hartanah dalam masa yang terdekat. Jadi itulah pandangan peribadi saya. So yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampunan maaf jika ada terkasar bahasa, jika ada pandangan yang saya lontarkan pada pagi ini tidak bersesuaian dengan pandangan tuan-tuan perempuan. We may agree to disagree, terpulang pada pandangan masing-masing. Saya hanya menyampaikan pandangan peribadi saya sendiri, dan insya-Allah kita doakan supaya Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat ni menjalankan amanahnya dengan sebaik mungkin, memikul tanggungjawab, memikul bebanan sebenarnya, memikul bebanan untuk memacu negara ke arah yang lebih baik, untuk membawa Malaysia keluar daripada kemelut politik yang berpanjangan ini, untuk membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19, dan tolonglah tengok-tengok sikit sektor hartanah ni, supaya sektor hartanah ni pun juga boleh dipacu dengan lebih baik dan lebih rancak lagi dalam masa-masa yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan perempuan kerana sudi menonton rancangan live pada pagi ini, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa untuk join Telegram group Coach Isaac. Tuan-tuan perempuan boleh masuk ke Telegram group saya Coach Isaac untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan hartanah. Setiap hari saya akan letakkan posting di situ, dan saya jemput juga tuan-tuan perempuan yang mana bergelar pejuang-pejuang hartanah ataupun perunding-perunding hartanah untuk join WhatsApp group. WhatsApp group saya tu nama dia Pejuang Hartanah. Nanti saya boleh letakkan link di ruangan komen siaran live ini, dan saya jemput siapa-siapa yang dahagakan ilmu, yang nakkan copywriting padu untuk diambil. Saya benarkan sebenarnya tuan-tuan perempuan yang ada dalam grup Pejuang Hartanah tu untuk guna pakai copywriting, tips-tips yang saya dah berikan tu untuk tuan-tuan perempuan copy dan paste di dalam social media yang tuan-tuan perempuan sendiri buatlah. Okay, itu memang saya dah benarkan sejak daripada awal-awal lagi yang saya lancarkan hartanah anda ni. So itu sahaja daripada saya. Okay, Puan Dila ada komen, semoga PM kita nanti bekerja kerana Allah SWT, insya-Allah, amin. Terima kasih Tuan Azlan. Okay, so itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Bye bye.